17:36, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala naqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak ketahui. Allah ingatkan, jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak ketahui. Sebab apa? Inna sam', kerana pendengaran kamu, wal basar, penglihatan kamu, wal fuada, dan perasaan hati kamu. Okay? Apa yang Allah sebut tentang 3 faculty ini? Okay? As-sam', pendengaran kita, al-basar, penglihatan kita, fuada, al-fuad, hati manusia, perasaan manusia ini. Kullu ulaika kana na'anhu mas'ula. Kesemua, ketiga-tiga fakulti yang ada pada kita ini akan dipersoalkan. Okay? Akan dipersoalkan. Okay? Jadi kita nak ingatkan dari kita semua supaya kita nak ikut apa berkenaan dengan Islam ni, mesti pastikan dia datang daripada Al-Quran, datang daripada sunnah Nabi SAW. Yang Allah sebut detail di dalam Al-Quran, detail di dalam sunnah, kita tak boleh nak lain. Sebab pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita ni akan Allah Subhanahu wa taala persoalkan. Okay. Dan satu lagi di dalam Al-Quran Karim juga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Bila dikatakan kepada mereka, datanglah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, kata mereka, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang kami ikut daripada nenek moyang kami. Ya. Ini jawapan ni tuan-tuan, bukan jawapan sekarang lah. Kalau kita bawa kadang-kadang, kalau pergi di masjid, di surau, kita kata, oh begini ni tak, perbuatan begini tak betul. Dia kata, orang Melayu buat lama dah. Jawapan tu tuan-tuan dalam Al-Quran memang lama dah. Bukan orang Melayu saja bagi jawapan macam tu, lama dah. Di zaman Nabi Ibrahim juga jawapan itu telah diberikan kepada Nabi Ibrahim bila dia membawa kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kami tak mau tinggal ajaran mak bapak kan, dah lama dah. Okay? Jadi saya nak ingatkan kepada kita semua, kita dah beramal berkenaan dengan Islam, kena hati-hati. Benda tak boleh buat main-main. Terutama Yasin, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita reka, bukan hak kita. Hak kita adalah memakai, bukan menentukan. Yang menentukan adalah Al-Quran Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Satu lagi ada orang sebut tentang loket itu tuan-tuan. Tuan-tuan semua orang bijak pandai. Sebahagian tuan-tuan sedang bersiap untuk PhD tuan-tuan. Sekarang ni terus juga PhD tuan-tuan. Kalau kita, saya ada seorang sahabat kan, saya pernah tanya dia, kalau kita, sebab dulu masa saya di Malaysia, ada di sekolah tu orang datang jual, dia kata apa, water of life, something like that lah, kan? Kononnya ubat bagian-bagian penyakit, kan? Air ni. Jadi bila saya tanya seorang sahabat saya yang dalam bidang perubatan, dia kata untuk satu ubat disahkan, berkesan, untuk digunakan, kalau setakat 100 orang makan ubat tu baik, belum tentu lagi. Maknanya proses untuk menentukan sesuatu tu bukan semudah itu, kan? Perlu pembuktian. Dan Al-Quran Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita benda ini. Kita belajar di dalam kuliah hadis kita, bagaimana nak menentukan sesuatu hadis itu sahih. Dia melalui satu proses yang sangat intelektual. Jadi untuk kita mengatakan sesuatu, membuat satu dakwaan di dalam Islam, kena ada bukti yang jelas. Kena ada bukti. Saya sebut benda ini supaya kita sedar bahawa, tuan-tuan dan saya sendiri sedar bahawa apa yang tuan-tuan mengaji di universiti ini ada kaitan dengan Islam. Islam yang belum mula-mula membawa benda itu. Kita tak mau apa yang kita belajar di universiti dan apa yang kita aplikasikan dalam kerja kita, tapi bila agama
agama asing daripada benda itu semua. Sebab itu tuan-tuan dan puan, sebahagian manusia dia rasa agama itu asing. Sebab apa? Di universiti, di tempat kerja dia, apa yang dia aplikasikan ialah untuk dia membuktikan sesuatu, proses dia sangat intelektual. Tapi bila agama, dia ikut membagi begitu. Jadi bila ada percanggahan yang begini, orang akan anggap apa? Agamanya asing daripada hidup dia. Hidup dia dalam kerja dia, semua memerlukan pembuktian. Dalam agama, dia ikut membagi betul. Asing tak? Hidup dia dengan agama dia. Sebab tu sebagian orang, kita tak kata mereka betul, tetapi sebab itulah sebagian orang menolak agama sekarang ini. Sebab apa? Sebab bagi dia agama asing dengan kehidupan dia. Kalau tuan-tuan bahas sampai ke situ, yang benda ini, itulah sebahagian daripada punca mengapa orang tolak Islam sekarang. Orang Islam yang mengaku Islam tolak Islam sebab bagi dia Islam tu asing dengan kehidupan. Jadi untuk kita bercakap berkenaan dengan agama ini, perlu ada pembuktian daripada Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW. Itu sejarah ringkas. Saya tak nak komen banyak-banyak, tapi tuan-tuan faham. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya sebut tadi, kita sebelum ini telah sebut berkenaan dengan kalimah tauhid, syarat-syarat kalimah tauhid, dan kita sebut rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pada hari ini saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada dua perkara. Okay. Pertama, bila kita sebut tentang Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebut banyak kali di dalam kuliah akidah ini, to describe Allah, untuk kita menerangkan, memberi penjelasan berkenaan dengan Allah, kita ikut penjelasan tadi. Kita ikut explanation siapa? Kita ikut explanation Allah Subhanahu wa taala. Sebab nobody knows him better than he himself. Orang lain kita boleh, kalau nak tahu perangai saya, mungkin tanya isteri saya. Isteri saya boleh cerita. Mungkin itu pun dia mungkin boleh cerita 70%. Saya selalu sebut di dalam kuliah, kita ni, aib kita kadang-kadang sebahagian Allah Subhanahu wa taala lindung. Kalau aib kita ni dia dedahkan semua, tak ada apa kita ni. Kadang-kadang pada orang yang terdekat dengan kita pun, Allah Subhanahu wa taala lindung aib kita. Dia mungkin boleh bagi tahu, okey, suami aku ni begini. Tapi secara sepatutnya dia pun tak tahu. Tetapi untuk menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak boleh bagi tahu kita. Kita kena mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan diri dia. Describe diri dia macam mana? Macam tu kita terima. Seadanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang diri dia, itu yang kita tahu. Yang dia tak terangkan, kita tak tahu satu, dan kita tak mau tahu. Kita tak tahu satu dan kita tak nak tahu. Okey. Dan saya nak bawa benda tu hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab Ibn Taymiyah berkenaan dengan akidah ini, saya terlupa bawa salah satu kitab untuk saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai bahan bacaan berkenaan dengan akidah yang dibincangkan oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ini dalam satu kitab akidah dia ada satu tajuk berkenaan dengan Quran reasoning dan philosophical reasoning berkenaan dengan akidah ini. Dia ada sebut di dalam kitab itu, Al-Quran ini, kita akan bagi beberapa contoh nanti. Dia bila menyatakan tentang divine attributes, sifat Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada ini saya selalu sebut kepada tuan-tuan apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Karim, bila dia nak ceritakan berkenaan dengan hukum-hukum perjanjian jual beli, kan kita sebut ayat paling panjang dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Baqarah. Tapi bila sebut berkenaan dengan akidah, ayat dia pendek-pendek, simple. Supaya kita ulangi, akidah ni benda yang sangat asas, semua orang kena tahu. Sama ada dia guru sekolah macam saya ke, dia profesor ke,